Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi kita pada hari ini. Apa khabar semua? Harap dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita kali ini berjumpa lebih semangat, lebih fokus. Okey, kita akan sambung bab 2 iaitu zaman air batu. Topik 2.3 garis masa zaman air batu dan topik 2.4 ciri-ciri zaman air batu. Okey, hari ini cikgu akan gabungkan kedua-dua tajuk topik ni sebab topik ni terlalu sedikit, jadi kita gabungkan. Okey, sudah bersedia? Jom kita mula. Okey, garis masa zaman air batu. Okey, kalau tengok dekat sini ada macam pensel menunjukkan daripada kiri ke kanan. Okey, ini adalah menunjuk pada tahun. Okey, ada 2 tahun. Okey, 23 hingga 5 juta tahun. Ini adalah pada zaman Miocene. Masih ingat yang terdahulu tentang Miocene? Okey, 5.2 juta tahun adalah pada zaman Pliocene. 2.5 juta hingga 10,000 tahun zaman Pleistocene, iaitu daripada Pleistocene pergi pada zaman Holocene. Dan ini adalah pada zaman hari ini sehingga sekarang. Itu adalah kecairan zaman air batu. Okey, kamu nak mudah kamu faham, boleh tengok dalam rajah ni. Ini pada zaman Miocene, nampak ada bongkar-bongkar ais. Okey, nampak kawasan bawah ni pun ada bongkar-bongkar juga. Tak ada pun nak cari air. Semuanya bongkar ais. Okey, kemudian berlaku kecairan, nampak bongkar ni jatuh. Bongkar ni jatuh. Maka bawah ni pun masih ada air sikit saja. Ni adalah air daripada bongkar jatuh. Kemudian selepas tu seterusnya berlakunya kecairan air. Nampak ni air laut, sini bongkar ni, dan nampak dah gunung-gunung. Kalau sebelum ni tiada nampak pun gunung-gunung, tetapi pada zaman Holocene ni bermulanya nampak gunung, nampak batu-batu ni. Nampak batu, rumput pun sudah ada, tapi tidak ketara. Tetapi pada zaman sekarang nampak gunung pun sudah nampak. Nampak gunung sudah nampak. Sini adalah kawasan berumput, nampak hijau ni. Kemudian banyak batu-batu. Dan sini ada air laut. Boleh faham tak? Inilah pada zaman hari ini. Kalau kita hidup zaman hari ini, kita nampak macam-macam dah. Kalau kita hidup pada zaman Miocene, cuma air batu. Kemungkinan manusia pun tidak ada pada zaman Miocene. Okey, sekarang kita masuk sambungan seterusnya. Okey, garis masa zaman air batu. Ahli paleontologi yang mengkaji sejarah bumi berpendapat hidupan di bumi bermula semenjak 545 juta tahun dahulu. Kepelbagaian spesies binatang berkait rapat dengan perubahan iklim dan peringkat zaman yang dilalui. Okey, nampak ni kewujudan hidupan mengikut garis masa. Okey, 500 juta tahun trilobite. Nampak binatang trilobite ni macam kutu ni, macam hama. Ni binatang ni, kita pun tak pernah jumpa. Okey, 25 juta Dipterus. Dipterus nampak sejenis ikan ni. Kan nampak ni macam ikan apa tak tahu. Seakan ikan kampau, tak tahu ikan besar ke kecil. Tapi dia, nama dia Dipterus. Okey, 5 juta. Okey, binatang macam keronsa, macam siput ni dipanggil Coiled Cephalopod. Okey, Coiled Cephalopod. Binatang ni mungkin macam siput ni, mungkin kita pernah jumpa tapi susah sikit lah jumpa binatang ni. Okey, cengkerang, nampak bentuk macam cengkerang. 2 juta Stegosaurus. Nampak ni, ni ada beradik dinosaur. 2 juta. Kemudian pada 12,000 tahun baru Dienotarium. Nampak macam gajah, tapi gajah ni panjang. Okey, inilah yang masih kekal. Stegosaurus ni dah tak ada dah kepupusan zaman dinosaur. Nampak kewujudan garis masa. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya. Dah habis sudah 2.3. Okey,
Kita akan masuk topik 2.4, ciri-ciri zaman air batu. 2.3 tadi sikit sahaja. Sekarang kita akan masuk ciri-ciri zaman air batu. Okey, boleh faham tak tentang ciri-ciri 2.3 tadi? Okey, sikit sahaja. Yang penting kamu ingat tentang spesies binatang tu. Biasanya mengikut urutan. Okey, ini adalah topik 2.4, ciri-ciri zaman air batu. Okey, harap fokus. Okey, sedia. Jom kita mula. Okey, ciri-ciri zaman air batu. Ini dalam buku teks pada cikgu dah ringkaskan. Ciri-ciri dia adalah ciri fizikal bumi. Bumi dia, huraian dia adalah permukaan air laut membeku. Ingat ciri zaman air batu akhir. Sebahagian besar bumi diliputi salji. Okey, aras laut. Permukaan air laut membeku. Paras laut rendah. Pulau bersambung dengan tanah besar. Okey, suhu. Suhu dunia pada waktu zaman air batu akhir masih sejuk. Kawasan kutub dan benua Eropah dipenuhi salji. Binatang. Di kawasan tanah pamah yang sejuk terdapat badak. Badak masih ada sampai sekarang. Mamut sudah tak ada. Okey, mamut, masih ingat gambar mamut tu? Okey, boleh rujuk video yang sebelum tu. Okey, tumbuhan. Tumbuhan utama ialah rumput. Nampak pada zaman sebelum tu kecairan, rumput sudah ada. Dan pokok renek. Pokok renek maksud dia pokok yang rendah saja. Okey, kehidupan manusia zaman air batu akhir. Manusia hidup secara nomad. Tahu nomad ni apa? Nomad ni maksud dia berpindah-pindah, berpindah randah. Di mana ada makanan, ada hidupan, ada air, dekat situlah manusia akan hidup. Dia berpindah. Habis kawasan tu, berpindah kawasan lain pula. Itu dia panggil nomad. Dia bukan macam zaman sekarang. Zaman sekarang ada rumah, ada kereta, ada motor. Zaman dahulu tak ada. Jadi dia berpindah-pindah secara randah. Di mana ada makanan kat situ, dia stay. Kalau tak ada makanan, dia pindah tempat lain. Okey, kemudian mereka memburu binatang. Itu adalah kehidupan manusia pada zaman zaman air batu akhir. Okey, jelas? Okey, kita sambung seterusnya. Oh, selesai sudah. Kita layan dulu lagu. Okey, harap kamu semua faham. Kita ada dua topik utama kita belajar tadi. Yang pertama, garis masa zaman air batu. Kemudian, ciri-ciri zaman air batu. Okey, ciri zaman air batu tadi ada banyak. Yang pertama tentang ciri fizikal bumi, tentang binatang, tentang tumbuhan, tentang suhu, tentang kehidupan manusia dan kehidupan aras laut. Okey, harap kamu ingat apa ciri dia. Ada 5 ciri. Ciri fizikal bumi. Yang pertama, kedua, ciri binatang. Yang tiga, tentang tumbuhan. Yang keempat, tentang suhu. Yang kelima, tentang kehidupan manusia. Yang terakhir, aras laut. Okey, maka selesai sudah topik 2.3, garis masa zaman air batu. Topik 2.4, ciri-ciri zaman air batu. Okey, itu saja daripada cikgu. Juga harap kamu faham dan jelas. Okey, sekian, terima kasih. Berjumpa di lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.